Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Chu. Dia apa khabar semua? Mudah-mudahan kita sihat walafiat. Tak lama lagi kita nak puasa ni. Jadi dah bersedia ke belum? Dah berdoa ke kita nak puasa ni? Ya Allah, sempatkanlah aku dengan Ramadan. Macam itulah kita berdoa lagi hari supaya kita dapatlah peluang berkali ini untuk bersama-sama mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya Pak Chu pada kali ini akan Pak Chu kongsikan tentang gas hydrate. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu tentang apa itu gas hydrate. Gas hydrate ini merupakan satu sumber alternatif atau sumber tenaga baru yang boleh kita dapat yang ada di dalam lautan kita. Jadi gas hydrate ini merupakan satu gas macam gas yang ada di dalam ketulan ais ataupun dalam membentuk ais. Jadi ais tu jadi sebagai contoh dia terletak jauh di dasar lautan yang dalam. Jadi kita tahulah laut selagi kita turun ke bawah selagi sejuk dia punya suhu dia. Sejuk suhu dia, dan daripada situlah maka air yang ada di bawah daripada dasar laut itu, yang kemudian dia ada di bawah lebih kurang dalam mungkin 100 meter atau berapa meter daripada dasar laut itu, dia akan ada satu pengumpulan gas hydrate, di mana hydrate ada metan. Dia gas adalah metan juga, tetapi dia dalam bentuk ketulan ais. Maknanya metan ni dia duduk bersama dengan air, tapi air sebabkan sejuk dia dah menjadi ketulan. Jadi itulah pengumpulan metan di dalam bentuk ais jauh di bawah dasar laut kita. Jadi itulah gas hydrate yang menjadi satu punca tenaga baru yang mungkin kita boleh ceburi pada masa akan datang kalau sekiranya andai kata tenaga yang kita ada sekarang ni dah makin berkurangan, gas yang semakin berkurangan, maka inilah merupakan satu punca yang kita boleh ceburi untuk masa hadapan. Sebab itulah dipanggil dia sebagai tenaga yang boleh diperbaharui. Tetapi cara gas itu terbentuk adalah secara unconventional atau tidak secara konvensional. Secara konvensional ni adalah di dalam takungan gas yang di dalam batuan. Itulah kita panggil sebagai konvensional. Tapi kalau unconventional ni terjadi bukan macam itu. Dia terjadi secara lain daripada perangkap minyak yang ada atau perangkap gas yang ada sebagaimana biasa. Gas hydrate ni adalah merupakan dia terbentuk di dalam suhu yang rendah dan kemudian tekanan yang tinggi. Sebab kita tahulah selagi dalam laut itu selagi tinggi dia punya tekanan dia, dan kemudian semakin sejuk suhu dia. Jadi terbentuklah satu ketulan ais, tetapi dalam tu adanya gas metan. Mana datangnya gas tu? Itu proses macam tu lah. Proses semula jadi yang Pak Curut cerita tu ada sama ada dari segi biological, secara biologi ataupun secara geologi. Secara biologinya adalah tindakan daripada bakteria yang suka makan karbon. Maka karbon kemudian menghasilkan gas metan. Dan kemudian yang satu lagi adalah yang disebabkan oleh proses geologi biasa. Jadi proses geologi biasa yang mungkin berlaku di bawah permukaan, jauh di bawah, kemudian berlakunya proses migrasi gas tadi ke atas, dan kemudian berlakulah apabila berlaku ada air dan kemudian berlakunya penyerapan gas oleh air berkenaan, dan terbentuklah satu ketulan yang kita panggil sebagai gas hydrate. Jadi gas hydrate ni sebenarnya kalau dari segi analogi dia lah, kalau sekiranya besar dia adalah 1 meter cube ataupun 1 meter isi padu dia, 1 meter 1 meter dalam segi isi padu dia adalah, kalau sekiranya kita buat naik ke atas, dia akan menjadi 147, kalau tak silap baca lah, 147 meter cube gas asli. Kita bayangkanlah benda yang kecil
Apabila naik ke atas, apabila tekanan dia semakin berkurang, dia akan kembang. Jadi itulah. Jadi volume sebenarnya adalah 147 meter cube. Jadi kita bayangkanlah, kalau kita bayangkanlah orang yang buat penggerudian, sebagai contohlah, dia gerudi minyak, dia turun, digerudi mungkin sampai 100 meter. Kemudian terkenalah gas hidrik ni, masuklah dalam dia punya gerudi punya tu, dan kemudian naik ke atas. Apa akan jadi? Mungkin akan boleh jadi letupan. Inilah ianya bahaya yang ada pada gas hidrik. Sebab apabila dia naik ke atas, dia akan menjadi satu berbahaya kepada mungkin dia boleh meletup ataupun dan sebagainya. Sebab dia apabila berlaku tekanan yang rendah, maka akan berlakulah satu letupan. Inilah yang sering berlaku, yang amat ditakuti oleh penggerudi minyak, di mana bila dia masuk di dalam dia punya core ataupun dalam teras gerudi dia, ini akan menjadi satu permasalahan kepada mereka. Jadi gas hidrik ini adalah dia di samping yang ada jauh di bawah, di dasar lautan, tetapi dia ada juga di kawasan di bawah ais. Sebagai contoh, di kawasan Arktik. Kawasan Arktik tu ada, di kawasan Arktik dia ada satu lapisan di bawah, mungkin 100 meter ke di bawah lapisan ais. Bahkan ada satu pengumpulan gas hidrik di sana. Jadi gas ni adalah macam biasa, dia bentuk ais, tetapi dalam tu bersama-sama dengan gas. Jadi sekarang ni masih lagi berlakunya, masih adanya research ataupun kajian ataupun penyelidikan yang dijalankan untuk kita mendapatkan hasil atau resource daripada gas hidrik ini untuk diguna pakai dan bila dimanfaatkan untuk sebagai sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Jadi itulah gas yang gas hidrik yang Pak Chu maksudkan, di mana dia menjadi satu sumber tenaga baru yang boleh kita guna pakai untuk masa hadapan. Tetapi walau macam mana pun, masih lagi perlunya satu kajian atau perlu penyelidikan yang lebih terperinci, sebab cara untuk kita nak mengendalikan gas hidrik ini akan menjadi satu isu yang agak besar sekali, di mana dia akan melibatkan atau hazardous ataupun akan menimbulkan malapetaka kepada inilah apabila mengendalikan gas hidrik ini. Macam Pak Chu analogi tadilah, kalau di bawah 1 meter cube, tapi apabila sampai ke atas boleh jadi 147 meter cube. Jadi walau macam mana pun, kita masih lagi memerlukan penyelidikan yang agak ekstensif demi untuk menghasilkan ataupun mengeluarkan gas hidrik ini daripada tempatnya. Jadi kalau di Malaysia ni, Pak Chu pun kurang pastilah sama ada di manakah tempat-tempat yang ada gas hidrik ini. Pak Chu tak apa pasti lagi. Jadi mudah-mudahan kita pun ada juga gas hidrik, tapi tak tahu berapa dia punya kuantiti dia, di mana tempatnya dan sebagainya. Mungkin pihak berwajib, sebagai contoh Petronas, memang dah tahu di mana adanya gas hidrik di kawasan luar pantai Malaysia ini, tapi Pak Chu tak tahulah, setakat ini tak tahu di manakah tempat yang secara spesifik yang ada gas hidrik di Malaysia. Jadi itu sajalah yang dapat Pak Chu kongsi kepada kali ini. Ya, walau susah macam mana pun, dia dengan benda tu akan boleh diadaptasi dengan penyelidikan yang ekstensif, dan kemudian kita boleh guna pakai sumber tenaga yang sukar ini untuk kegunaan kita pada masa hadapan. Mudah-mudahan perkongsian ringkas ini akan memberi satu manfaat yang berguna kepada tuan-tuan, adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa
like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan